bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat meneruskan kelas kita yang bercuti. Senyum aja ni. Cuti memang senyum. Lepas tu nak cuti lagi pula tu. Jadi insya-Allah lah, kebetulan ada urusan sikit baru ni, cuti yang tidak dirancang. Jadi hari ni sempatlah kuliah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan, walaupun panggil dapat ujung minggu, hari-hari last minggu ni, tapi mudah-mudahan satu hari yang memberikan banyak manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jadi hari ini kita baca sekali lagi akhir surah Al-Kahfi, di mana kita baca daripada ayat yang ke 103. Surah Kahfi, surah yang ke-18 dari juzuk yang ke-16, muka surat 304 pada ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Suara clear? Okey, boleh dengar? Ada lagging sikit harga. Nak tukar? Cuba. Bergetar-getar. Tes. Cubaan. Okey. Jadi alhamdulillah kita baca ayat-ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, yang mana antara fitnah yang disebut dalam surah Kahfi, kita dah sebut beberapa cerita. Allah menggambarkan fitnah yang akan berlaku terhadap manusia, daripada fitnah agama, kemudian fitnah sahabat, kemudian fitnah pemimpin, kemudian fitnah dunia, kemudian fitnah syaitan, fitnah ilmu,
Ada banyak beberapa fitnah yang kita dah baca. Iaitu kalau fitnah agama, macam mana orang diuji dengan agamanya, tujuh pemuda tu. Kemudian fitnah sahabat, di mana mereka ni bertemu dan orang panggil kekal bersahabat di antara mereka, dan juga ayat Nabi dengan sahabat-sahabat dia. Fitnah pemimpin, di mana ada pemimpin yang tidak mengajak rakyatnya kepada beriman kepada Allah dan memaksa mereka ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi fitnah dunia dan fitnah harta, seperti mana yang berlaku kepada pemilik kebun tersebut. Ada lagi fitnah fitnah hawa nafsu, di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak ni adalah perhiasan dunia. Kemudian Allah Ta'ala sebut cerita tentang iblis, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Allah Ta'ala sebut kemudian cerita tentang Nabi Musa dan Khidir, cerita tentang fitnah ilmu. Kemudian kita baca cerita tentang Zulkarnain, fitnah kekuasaan dan fitnah pemerintahan. Semua tu untuk kita tengok dalam hidup kita ni, biar berada di atas apa yang Allah Ta'ala nak dan apa yang Allah Ta'ala redha. Maknanya kalau cari sahabat, bersahabatlah dengan apa yang membawa kepada keredaan Allah. Kalau dalam urusan dunia, maka carilah dunia yang tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah. Kalau kita kata apa lagi, fitnah nak lawan syaitan, fitnah hawa nafsu, semua tu kita kena kawal diri kita agar kita ni tetap berada di atas apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala redha. Walaupun orang tu diberi kekuasaan, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Kalau raja, tak ada orang nak marah kepada dia. Seperti Zulkarnain, Allah Subhanahu wa taala kata imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kalau kamu nak azab mereka pun tak ada orang marah, kalau kamu nak buat baik kepada mereka pun tak ada orang marah. Walaupun dalam dunia ni kita memiliki pilihan yang bebas, tetap saja kita memilih untuk berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita beriman dengan merdeka. Bukan terpaksa. Kita Islam ni jangan rasa pakai tudung. Kenapa pakai tudung? Aku terpaksa pakai tudung. Kenapa solat 5 waktu? Aku terpaksa solat 5 waktu. Kita akan rasa beban. Orang yang kafir, bila dia tengok orang Islam pakai, dia rasa kita ni macam terpaksa pakai. Sebab dia tak selesa. Dia rasa tak selesa. Kita, hak pakai ni kita rasa okey. Malah kita rasa happy bila kita boleh buat apa yang Allah Ta'ala suka. Kita semayang, ada orang dia kata, ya boleh semayang 5 waktu sehari. Buat kerja macam mana? Pagi kena semayang, zuhur kena semayang, bila nak kerja? Dia rasa macam tu. Kita rasa tak. Kalau kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh sebahagian tu isap rokok lagi. Nah, tiba-tiba nak semayang tak boleh. Tak, kita pilih untuk salat. Kita pilih untuk baca Quran. Kita pilih untuk pakai tutup aurat. Pasal apa? Kerana kita nak channelkan kehidupan kita ni sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala suka dan apa Allah Ta'ala redha. Datang fitnah yang terakhir ni ialah fitnah amalan. Sehingga Allah Ta'ala sebut, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Hendakkah kamu, aku khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi dalam beramal. Okey, paling rugi dalam beramal. Maka ni kita sebut sebagai fitnah dalam beramal. Okey, siapa dia fitnah dalam beramal ni? Okay. Fitnah yang macam mana? Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, okey, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Okey, alladzina dhalla sa'yuhum
fil hayatid dunya. Mereka ialah orang yang mana sesat. Sesat jalan dia dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka mereka melakukan perkara yang betul dan juga baik. Ni orang paling rugi. Jadi fitnah amalan. Siapa dia ni? Yang kita dah sebut sebelum, siapa dia ni? Dalam macam-macam tafsir sebut, ada yang sebut sebagai Haruriyah, satu kumpulan sesat yang yang muncul di zaman sahabat dulu. Kita dengar ada yang kata mereka itulah. Sebab zaman sahabat ni macam-macam berlaku. Macam-macam dah berlaku fitnahnya. Waktu Nabi wafat, lepas terbunuhnya Sayyidina Uthman, kemudian terbunuhnya Sayyidina Ali, sebelum daripada tu terbunuhnya Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Uthman adalah pintu kepada fitnah yang besar. Bila matinya Sayyidina Uthman, muncullah Khawarij, muncul lepas daripada tu Syiah, muncul pula Haruriyah, muncul juga Qadariyah, macam-macam. Jadi ada yang mengaitkan dengan kumpulan-kumpulan. Ada yang sebut sebagai Yahudi dan Nasrani kerana mengaitkan satu ayat Quran yang lain, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dalam surah Al-Ghashiyah Allah Ta'ala sebut wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia ni amilah, beramal. Pada hari tersebut wajah-wajah yang mereka ni tunduk ketakutan, padahal mereka ni beramal. Amilatun nasibah, bukan setakat beramal, nasibah lagi. Nasibah ni maksud apa? Kalau kita ngaji bahasa Arab, nasibah ni sama dengan ayat. Kalau kita nak tengok dari sudut bahasa saja, nak main bahasa je, cuba tengok ayat 62 surah Kahfi ni. Tengok ayat surah Kahfi ayat 62. Cuba buka. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nasaba dengan nasibah sama tak? Sama. Apa maksud nasabah? Penat, letih. Betul tak? Okey, kita back ke ayat surah Al-Ghasyiyah tadi. Amilatun nasibah, beramal dan penat lelah. Maknanya dia beramal bukan sikit, beramal banyak sampai penat lelah dia beramal. Tapi tasla naran hamiyah. Walaupun beramal banyak, akhirat nanti masuk neraka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia lalu di satu gereja. Dia tengok rahib atau padri sedang beribadat dalam gereja. Dia tengok rajinnya orang tu ibadat sehingga dia menangis. Orang tanya kepada Umar, kenapa kamu nangis? Dia kata, aku tengok rajinnya dia buat ibadat. Habis tu kalau dia rajin, kenapa pula kamu nangis? Dia kata, aku teringat kepada ayat Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang yang beramal, penat lelah beramal, tapi akhirnya di akhirat masuk neraka. Sia-sia. Jadi ayat surah Kahfi ni sama. Allah Ta'ala kata, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Aku nak khabarkan kamu kepada orang yang paling rugi amalan dia. Rugi ni makna apa? Allazina dhalla sa'yuhum, dia buat amal dalam sesat. Amalan dia tu amalan sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka mereka buat amalan baik. So dia buat dalam keadaan dia sangka benda tu baik, tapi sebenarnya benda tu tak baik.
Tak baik ni dalam dua perkara. Pertama, tak baik dari sudut niat dia. Beramal, amalan tu baik, tolong orang, buat baik kepada jiran, hormat kepada orang lebih tua, bantu orang miskin, bantu mangsa gempa bumi, bantu mangsa banjir. Kuat dia orang ni beramal. Tapi bila kita tanya, buat tu kenapa? Dia buat in the name of Jesus, dia kata. Buat tu kerana nak mengejar atau nak mendapat keredaan Tuhan yang mereka kenali sebagai Jesus. Ada juga orang buat amal untuk Tuhan-Tuhan mereka, yang mana Tuhan mereka sebenarnya Tuhan yang palsu. Maka sampai hari akhirat, amalan mereka sia-sia. Dia sangka dia buat baik, tapi sampai hari akhirat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, amalan orang musyrik ni macam mana? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami bentangkan kepada mereka apa yang mereka amalkan di dunia, kemudian kami jadikan dia debu-debu yang berterbangan. Ini orang panggil rosaknya amalan tahap pertama. Rosak kerana apa? Kerana mereka tidak ada iman, ataupun mereka buat bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Which is, amalan tersebut memang baik, tapi kerana dibuat bukan kerana Allah, amalan tersebut jadi sia-sia. Itu kategori pertama. Kategori yang kedua ialah orang yang beriman kepada Allah tapi beramal tidak seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga rosak amalannya atau tertolak amalan dia. Dia sangka dia buat baik, tapi perkara yang dia buat tu tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun menyimpang daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang buat amal yang tidak ada perintah daripada kami, dari kami, Nabi tak suruh, Nabi tak ajar, tiba-tiba dia beramal dengan amalan tersebut, fahuwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Jadi kita ni bimbang kedua-dua. Bimbang amalan tu tertolak disebabkan pertama, niat yang tidak ikhlas atau buat bukan kerana Allah. Yang kedua, amalan tu tertolak apabila buat tidak seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hati-hati. Allah Subhanahu wa taala sebut yang pertama ni, ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim. Ini yang pertama, yang utama. Siapa dia? Orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqaihi, dan pertemuan dengannya, yakni dia tak beriman dengan hari akhirat. Fahabitat a'maluhum, maka binasalah amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak tegakkan atau kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk mereka, untuk menilai amalan mereka pada hari kiamat kelak. Amalan banyak tapi tak beriman kepada Allah, apa jadi? Sebab tu kita orang Islam, saya dah sebut beberapa kali, kita kena sangat hati-hati bab akidah.
bab akidah ni. Kerana akidah kalau rosak, dia merosakkan seluruh ibadah. Berbanding dengan hukum fiqh. Fiqh contohnya, kita ada fiqh salat, kita ada fiqh puasa, kita ada fiqh zakat, kita ada fiqh haji. Fiqh ni hukum tata cara melakukan ibadat. Okey. Bab fiqh kita ada keringanan, tak mampu berdiri, kita semayang duduk. Dari sudut hukum kena semayang berdiri, tapi Allah bagi keringanan untuk kita semayang duduk kalau kita tak mampu. Bab puasa, kita musafir, Allah bagi rukhsah untuk kita buka puasa. Bab salat, kalau kita musafir, daripada 4 rakaat Allah ringankan jadi 2 qasar. Kemudian boleh jamak pula bila ada masyakkah. Bab fiqh, keringanan ada. Okay? Tapi kalau bab akidah, iman, tergelincir satu, habis semua. Ini yang kita nak suruh masyarakat semua faham, bahawa beza menjaga akidah dengan menjaga hukum fiqh. Bukan kita tak nak jaga hukum fiqh. Hukum fiqh besar. Sah atau tidak amalan itu memang kita kena belajar. Tata cara salat, tata cara puasa, tata cara haji. Kita kursus lah benar ibadat haji ni. 17 hari nak pergi haji. Sampai di Mekah, tiba-tiba terlibat dengan bahaya akidah. Contoh, macam mana? Pergi ke Mekah, dia percaya kayu kokar tu, tahu pernah dengar kayu kokar? Tasbih kokar tu boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada dia. Okay? Dia jadikan kayu itu seperti tangkal dan azimat. Contoh, maka dia telah terlibat dengan perkara yang lebih bahaya dia, yang dia lupa nak kursus haji 17 hari. Kursus berakidah ni dia lupa. Sehingga akhirnya ada orang yang pergi ke Mekah minta keselamatan daripada kayu kokar. Ada orang pergi ke Telaga Ji'ranah. Okay, pergi kat sana ambil berkat situ apa, nak cari dekat. Saya kata daripada dah ambil air Telaga Ji'ranah ni, baik lagi minum Zam-Zam tu. Bergeleng-geleng nak minum tak ada masalah. Tapi kenapa? Kerana ada kepercayaan yang mereka bina yang tidak bersumber kepada kefahaman yang benar. Ada pula dulu lagi dahsyat. Dulu pergi Mekah buat balik jin. Di Mekah buat balik toyo. Orang dulu ceritalah, saya tak tahulah. Tapi kalau benarnya macam tu, bahaya akidah itu lebih besar daripada bahayanya tersalah dari sudut hukum fiqh. Kenapa? Kerana rosak hukum bab fiqh, contohnya rosak bab puasa je. Solat masih okey. Ataupun bab haji atau bab solat je, tak kena. Terlupa rakaat, boleh apa tu? Boleh sujud sahwi, terlupa rakaat pula. Boleh tambah rakaat kemudian sujud sahwi. Terlupa bab haji, boleh bayar dam, boleh kafarah, bayar dengan fidyah. Tapi kalau bab akidah, rosak akidah, nak bayar ke apa? Tak boleh. Bab akidah ni satu kumpulan yang memang kafir, kita tahu dah. Mereka terlibat dengan syirik yang besar. Hak kita takut ialah orang terlibat dalam syirik yang mereka tak tahu. Syirik yang mereka tak tahu. Termasuk juga ni hadis ayat Quran ni. Dia terlibat, dia sangka dia buat amalan baik, rupa-rupanya dia terlibat dengan dosa syirik. Lalu Allah Ta'ala
tidak menerima segala amalan dia. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sebab tu kalau bab syirik ni saya banyak ulah dalam kuliah hari Selasa di Masjid Syafi'i. Dia 2 kali sebulan situ. Dia cerita bab syirik, bahaya dia, sifat-sifat dia macam mana. Sehingga kadang-kadang kita tak perasan. Nak tahu ada syirik, Nabi SAW sebut dia paling takut syirik kecil yang orang tak perasan. Bahkan syirik ni halusnya dia lebih halus daripada semut hitam di atas batu yang pada bergerak pada malam yang gelap gelita. Allahul musta'an. Baik, ada satu hadis Nabi SAW menyebut, bab timbangan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan letak timbangan untuk mereka pada hari akhirat. Ayat ini menunjukkan bahawa semua amalan ini akan ditimbang. Baik. Cerita akhirat ni, selain daripada amalan, ada lagi tak benda yang akan duduk di atas timbangan dia? Timbangan akhirat ni macam mana? Timbangan akhirat ni sifat dia ada 2 timbangan. Macam dacing lah bahasa kita. Tapi jangan faham rupa dia macam dacing. Tapi saya nak sebut ada 2 timbangan, seperti mana timbangan dacing ada 2. Tempat nak letak satu amalan kebaikan, satu lagi nak letak amalan keburukan. Okey? Baik, itu amalan. Ada lagi tak perkara yang akan ditimbang, nak letak atas timbangan tersebut? Apa benda yang akan diletak di atas timbangan hari akhirat? Satu, amalan. Lagi? Yang kedua, kitab catatan amalan. Letak juga. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, didatangkan seorang lelaki pada hari akhirat di depan khalayak manusia, kemudian didatangkan kepadanya 99 kitab. Setiap satu kitab sejauh mata memandang, panjangnya tulisan. Semua kitab catatan amalan yang dia buat dalam hidup dia ni ada dalam kitab tersebut. Sijilat dia panggil, lembaran-lembaran. Setiap satu lembaran sejauh saujana mata memandang, maddal basar. Dia ada 99, tak tahulah macam mana kitab tu, dalam bentuk macam mana dia ni. Kitab bentuk lagu ni ke, kalau dia saujana mata memandang macam ayat apa, ataupun kitab jenis gulung, tulisan scroll kita panggil. Wallahu ta'ala alam. Tapi hadis sebut sijilat dia panggil. Satu daftar catatan yang setiap satu sejauh mata memandang. Dan dia ada 99. Seorang lelaki. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bawa dia pada hari pengadilan, ditimbang kitab-kitab tersebut atau sijilat, lembaran-lembaran tersebut diletakkan di atas timbangan keburukan dia. Sehingga dalam sijil tu tersebut, catatan tu tak ada satu pun tercatat amal soleh, tak ada. Semua amal buruk. 99 letak. Dia berkata, habis dah laku. Allah Ta'ala tanya dia, ada lagi tak amalan baik yang kamu pernah buat yang tak ada dalam ni? Dia kata, tak ada ya Allah. Semua aku tengok ada berlaku, aku buat tak meninggal. Allah Ta'ala tanya lagi, ada tak amalan yang kamu tak buat, tiba-tiba tercatat dalam tu? Maknanya malaikat ni menzalimi kamu.
Malaikat tulis benda yang kamu tak buat. Hak kamu buat ada belaka. Ada tak hak kamu tak buat tertulis? Ada tak malaikat zalim dalam menulis tu? Dia kata tak. Semua hak dia tulis betul seperti mana aku buat. Allah Ta'ala tanya lagi, ada lagi tak amalan yang kamu rasa? Dia kata tak ada dah. Dia pun rasa habislah, binasalah dia. Allah Ta'ala kata hari ni tidak akan dizalimi seorang pun, kamu ada satu lagi amalan. Apa dia? Didatangkan tadi lembaran sejanur atau mana, dia berdatangkan satu bitaqah, satu keping kad. Bahasa Arab sebut kad. Kad ni macam mana? Kecil, besar, tak tahu, tapi sekeping lah biasa kad ni. Dalam kad itu ada tertulis la ilaha illallah. Maknanya dia ni walaupun dia orang jahat, selama dia hidup dia beriman kepada Allah. Dan jahat dia tu tidak menyebabkan la ilaha illallah dia terbatal. Kena hati-hati juga. La ilaha illallah ni walaupun orang sebut, kadang-kadang dia boleh batal. Bila boleh batal, akhirat dia tak ada. Orang ni dia banyak dosa, tapi la ilaha illallah dia tak terbatal. Dalam hadis buat dia, riwayat Imam Ahmad, dia pun bila tengok kad sekeping, dia rasa apalah sangat kad nak banding 99 kitab yang sejauh mata memandang. Lalu Allah Ta'ala kata hari ini tidak akan dizalimi seseorang pun. Allah Ta'ala letak atas timbangan kebaikan dia kalimah la ilaha illallah. Apa berlaku? Kalimah la ilaha illallah tu lebih berat daripada semua kitab itu, sehingga tidak ada perkara yang boleh mengalahkan kalimah tauhid di atas timbangan neraca Allah. Akhir sekali orang tu diampunkan dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. So kita tahu amalan ditimbang, kitab juga ditimbang. Ada lagi tak yang ditimbang akhirat nanti? Ada satu lagi. Apa dia? Tuan dia sendiri. Tuan. Sekali dengan tuan naik atas. Betul. Satu hadis, hadis Nabi SAW dengan sahabat-sahabat. Masa tu ada seorang sahabat nama dia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni dia panjat pokok. Dia kuruh panjat pokok. Tiba-tiba mari angin, pokok bergoyang. Pokok bergoyang, lepas tu nampaklah betih dia kecil. Sahabat-sahabat dekat bawah ni dia gelak ke dia. Dia kata kalau kecil yang betih dia ada main gelak lah. Dia gelak kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi lalu bawah. Nabi kata apa? Nabi kata kamu gelakkan betih dia. Demi Allah, betih dia tu di sisi di timbangan Allah hari akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Maknanya seorang lelaki, tubuh dia juga akan ditimbang. Berdasarkan hadis tadilah. Ada pun orang kafir. Orang Islam ni, orang kafir macam mana? Allah Ta'ala sebut fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Berarti dia tidak akan ada proses timbangan langsung. Tak ada. Bahkan kalau pun letak, tidak akan bernilai sedikit pun di sisi Allah. Dalam hadis Nabi SAW sebut, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah. Sesungguhnya akan datang pada hari akhirat seorang lelaki yang gemuk dan besar, gemuk, naik atas timbangan neraca Allah. Allah Ta'ala apa tu? La yazinu indallah, tidak bernilai beratnya di sisi Allah walaupun sebelah sayap nyamuk. Tak gerak, naik atas timbangan tak gerak. Sebab dia hanya timbang amalan, bukan timbang berat dak masa tu. Bukan berat tubuh dah. Kalau tidak gak, oh Allah,
Orang besar dah atas timbangan berat, naik atas timbangan kebaikan turun. Tahu? Yang ditimbang pada hari akhirat ialah iman dan amal. Sebab tu kita bila dalam hidup ni harta kita pun tak ada dah. Aku panggil tubuh kita pun tak ada. Yang ada amalan kita. Amalan macam mana? La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Disebut Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Kalimah subhanallah tamla'ul mizan. Zikir subhanallah tu saja letak di atas timbangan, penuh timbangan. Dan tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan mizan lebih daripada akhlak yang baik. Jadi dalam hadis banyak Nabi SAW sebut kita ni cari perkara-perkara yang memberatkan amalan mizan. 2 kalimah Nabi sebut ringan di lidah. Ringan di lidah. Disukai oleh Allah Ar-Rahman. Kalimatani khafifatan 'indal lisan thaqilatan fil mizan habibatani ila Rahman. 2 kalimah ringan di lidah, berat di timbangan mizan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Itulah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni orang yang beriman, faham, dia akan cari benda-benda macam ni. Yang cari hak Nabi ajar, tentu sah dah. Janganlah duduk terlibat dengan zikir hu tu. Tak habis lagi cerita hu tu. Bukan mesej, biasakan kita kan mesej. Ustaz ada kuliah tak? Tak ada. Dia pun jawab hu. Hak tu bukan zikir. Hak tu hu sedih ni. Ada orang zikir dia. Dia zikir 1000 kali. Hu. Dia main zikir dia. Pernah tengok? Tak pernah? Orang famous tu dia buat live lagi zikir dia. Lepas tu lama-lama makin laju. Lah tegak. Allahu Akbar. Macam orang pagan bunyi kadang-kadang. Tapi dia anggap benda tu zikir. Dan dia menganggap benda tu pahala. Berdasarkan kefahaman kita terhadap surah Al-Kahfi ni, orang yang tersesat jalan daripada jalan Nabi dan daripada jalan akidah, maka mereka ini tidak akan diterima amalan. Sia-sia. Ada lompat-lompat zikir dan sebagainya. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala jaga kita. Jadi kalau nak untung akhirat, mudah aja. Bukan mudah dari sudut mana? Cari apa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Yang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa yang menghalang kita nak sebut benda tu? Tak ada. Nabi sebut ahabbul kalami ilallah, ucapan yang Allah paling suka. Kita tahu tak ucapan yang Allah paling suka? Makanan suami suka, kita tahu. Tak, minuman hak isteri suka pun kita tahu. Apa tu mainan hak anak kita suka, kita tahu. Tempat-tempat hak kita suka pergi jalan pun kita tahu. Soalan yang lebih penting, kita tahu tak apa yang Allah paling suka, ucapan yang Allah paling suka. Kita duduk sembang-sembang, ucapan yang Allah paling suka, tahu tak? Nabi SAW ni untuk orang belajar hadis. Kita duk ajak beramal dengan sunnah ni. Untung dia ialah tidak ada orang yang lebih kenal Allah di kalangan hamba dia ni lebih daripada Rasul dia. Dan Rasul untuk kita, tidak ada orang yang paling kenal Allah bagi kita lebih daripada Rasulullah SAW. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdamping dengan dia satu keberuntungan. Mendengar sabda dia adalah satu kebaikan.
dan anugerah yang sangat besar bila kita boleh terima dan amal apa yang baginda ajarkan. Kerana baginda adalah orang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan bermain isyarat rasa-rasa dah. Dia bukan duk main hu dah. Dia bukan duk lompat-lompat zikir macam mana. Tak ada. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, ahabbul kalami ila Allah, sebaik-baik Allah paling suka ucapan kita ni 4 kalimah. 4 ucapan yang Allah paling suka bila hamba tu ucap. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi apa yang menghalang kita kalau duduk tiba-tiba Allahu akbar? Kita teringat apa? Allahu akbar. Tak semestinya kalau sebaik-baik kita sebutlah package tak? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Umumnya. Tapi kalau sembahyang lepas solat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni hak khusus. Lepas solat, begitulah cara dia baca. Tapi kalau tiba-tiba saja-saja kita duduk dekat rumah, dia teringat. Sama ada kita nak sebut 4-4, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun kita dah sebut Allahu akbar. Ya Allah, Allahu akbar. Dia tengok. Ataupun kejap ada subhanallah. Subhanallah. Kita dah teringat Allah ni, masya-Allah, subhanallah. Kita sebut satu-satu pun boleh, kita sebut banyak-banyak pun boleh. Nak banding kita sebut yang lain, baik kita sebut yang ni. Kerana jelas dah Nabi bagi tahu perkataan yang Allah paling suka 4 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Paling berat di timbangan mizan. Siapa sebut subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, Allah ampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Banyaklah. Jadi maknanya apa? Dalam beramal ni mudahnya ikut sajalah hak Nabi ajar. Jangan duk memandai-mandai. Kadang-kadang orang ni dia berasa hebat kalau dia boleh buat apa benda yang orang tak buat. Betul. Dia rasa hebat, dia boleh buat apa benda yang orang tak buat. Pernah berlaku ada satu hadis. Tapi hadis ni adalah pertikaian dia, cuma nak sebut tentang kelebihan lafaz la ilaha illallah. Itulah Nabi Musa alaihissalam, bila dia berbicara dengan Allah, dia minta Allah ajarkan kepada dia satu kalimah yang dia nak ingat Allah dengannya. Lalu Allah sebut la ilaha illallah. Nabi Musa kata, ya Allah, orang lain sebut belaka ni, nak orang lain. Nak orang lain. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Musa, hak ni lah. Sebab kalau hak ni la ilaha illallah diletak di atas timbangan kebaikan, kemudian diletakkan sebelah lagi langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, nescaya kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Benda simple, tapi hak Nabi ajar, itulah yang utama. Kita kadang-kadang kita suka benda orang dia sebut tahu tak bismillah berapa, bismillah 40 lah, kaf 40 lah, nama-nama apa pelik. Selawat ni nak Jibril lah tu lah. Hak Nabi ajar hak mudah tu lah. Ruqyah nak baca pelik-pelik, baca ruqyah pelik-pelik, baca Fatihah tu je. Itu lebih utama bagi kita. Solat 5 waktu, solat qabliyah, ba'diyah, lepas solat zikir, orang lain buat biasa. Memanglah hak biasa tu walaupun biasa, tapi bila dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang boleh mengalahkan dia. Ni kadang-kadang zaman sekarang ni orang sanggup tinggal sunnah kepada benda amalan yang pada mata dia mungkin besar, tapi sebenarnya kita rasa dia rugi. Contoh, setengah-setengah masjid, tak tahulah masjid mana ni, tapi setengah-setengah masjid, bila kita pergi lepas daripada Isya, dia buat sembahyang hajat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia pun isytihar, jom kita buat sembahyang hajat. Dia bangun solat 2 rakaat, dia tinggal
ayat kursi, dia tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dia tinggal istighfar, dia tinggal Allahumma antas salam wa minkas salam, tinggal habis, tinggal subhanallah walhamdulillah, tinggal zikir lepas salat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar, tinggal pasal apa? Nak 2 rakaat salat hajat. Kita katakan bahawa salat hajat tu adalah pertikaian, khilaf. Orang nak buat ikut dia, orang tak sebab, ada kata tak perlu buat. Buat sendiri-sendiri tu lebih baik. Hak ni jelas-jelas sahih daripada Nabi. Tapi ada orang sanggup tinggal nak buat hak tadi. Sama juga dengan sebahagian masjid lah ni dah jadi trend. Lepas je Isya baca surah Al-Mulk. Kita tak ada masalah nak baca surah Al-Mulk, memang sunat dibaca waktu malam. Tapi Nabi tak jadikan dia zikir selepas salat. Apatah lagi untuk kita tinggalkan zikir yang asal. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, baca sikit astagfirullah, baca Al-Fatihah sekali, kemudian baca surah Al-Mulk. Itu sebahagian daripada talbis. Talbis. Apa maksud talbis? Iblis ni dia nak memesongkan kita daripada sunnah dengan cara pertama dia suruh tinggalkan sunnah, tak buat. Yang kedua, pergi buat benda lain yang bukan sunnah. Sehingga akhirnya natijah daripada dua-dua tu, kita tidak beramal dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sedangkan itulah persoalan utama. Yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Kita dah sebut surah Al-Qasas, ingat tak surah 6, surah Al-Qasas ayat 65 dulu. Hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya, apa yang kamu ikut pada perintah Rasul? Rasul datang kepada kamu, kamu buat macam mana? Tu je. So orang paling rugi ialah orang yang mana mereka tidak beriman kepada Allah, beramal amal baik, tapi mereka rupanya hari akhirat sia-sia. Dan pada hari akhirat dalam hadis Nabi SAW sebut, dia ni walaupun datang dengan tubuh yang berat, gemuk, tapi di sisi Allah tidak ada nilai timbangan sedikit pun, walaupun sebelah sayapnya nyamuk. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka itulah balasan mereka adalah neraka Jahannam dengan sebab kekufuran mereka dan dengan sebab mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. Dia kufur kepada Allah dan dia mengejek Rasul, juga sebahagian daripada perkara yang membatalkan keimanan. Jadi ingkar kepada Allah satu, menjadikan ayat-ayat Allah dan mengejek Rasul adalah salah satu daripada cara terbatalnya akidah. Lepas tu baru ni kita baca ada 10 perkara yang membatalkan akidah tanpa kita sedar. Syirik tu tahu belaka, tapi kadang-kadang memperolokkan agama. Benda ni alah hukum Islam ni orang tak pakai dulu ni. Contoh dia kata benda ni ketinggalan zaman dah ni. Ayat macam tu bahaya. Kalau pakai tudung, dia kata lo pakai tudung macam-macam lah dia kuno lah, berapa lah. Dia lupa bahawa dia sedang berbicara tentang apa yang Allah perintahkan. Kalau dia ejek agama, dia boleh terbatal akidah. Bila batal akidah, habis. Sebab tu kita tutup kuliah pada hari ini dengan satu doa dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita share dalam grup dan minta Syahir bubuh dalam link komen di Facebook dan juga WhatsApp, iaitulah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari melakukan kesyirikan pada apa yang aku tahu,
dan aku minta ampun pada syirik yang aku tidak tahu. Kadang-kadang orang ni terbuat, dia tak tahu, jadi minta ampun. Kalau dia tahu buat juga, maka itu lagilah kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara tersebut, dan perkara ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Jadi itulah yang kita baca hari ini. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berakhirnya orang-orang yang kafir ini dalam api neraka. Walaupun kita rasa tak suka, emosi, kesian dan sebagainya, tetap kita kata apa? Inilah yang Allah Ta'ala sebut, inilah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Kalau Allah Ta'ala kata balasan bagi orang yang kafir adalah neraka jahanam, maka kerja kita ialah bukan nak pertikai Allah. Allah tetap dia katakan. Kerja kita ialah menjaga diri kita dan minta Allah lindungi kita daripada perkara-perkara kekufuran dan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung nantilah, insya-Allah. Kelas kita ni minggu depan tu rasa cuti lagi awal-awal tu. Tahun depan pula dia. Ada tidak minggu depan, tahun depan lah. Macam lama pula dah cuti tahun depan. Nantilah kita maklumkan macam mana. Sebab kebetulan cuti sekolah kan. Itulah dia banyak dia panggil planning lah. Kalau nak buat online saja boleh, tapi tak syok, tak berasa tak seronok. Kena mari sini juga baru jadi. Jadi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.